Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Bersama saya Bang Muasli Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Isnin 23 Oktober. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Sarawak kini menghadapi banyak cabaran dalam menyampaikan penjagaan kesihatan yang berkualiti kepada rakyat di Sarawak, terutamanya di kawasan pedalaman. Timbalan Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, Sarawak mengalami kekurangan doktor dan pakar dalam kedua-dua sektor perubatan awam dan swasta. Justru katanya Kerajaan Sarawak bersama Kementerian Kesihatan telah memulakan banyak inisiatif untuk memperbaiki keadaan dan ada di antaranya telah pun mendapat keputusan yang memberansangkan. Sarawak juga telah memulakan usaha untuk memperolehi autonomi kesihatan mengikut Perjanjian Malaysia 1963 bagi membolehkan Sarawak mencapai standard penjagaan kesihatan yang tinggi menjelang 2030. Datuk Amar Dr. Sim berkata demikian dalam ucapannya sempena Majlis Makan Malam ulang tahun ke-51 Persatuan Perubatan Malaysia Sarawak yang diadakan di Sibu. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Adun Bukit Asek, Joseph Cheng Jin Ek. In gaining health autonomy, Sarawak will be able to implement specific measures and strategies to fulfill the special needs of our people, especially for those from the rural areas. Datuk Amar Dr. Sim juga menyeru Persatuan Perubatan Malaysia Sarawak memainkan peranan penting untuk menjadi suara dan platform melindungi kepentingan doktor perubatan di negeri ini. Pada masa sama, hubungan baik dengan Jabatan Kesihatan Negeri perlu dikekalkan dan dipertingkatkan melalui penganjuran aktiviti secara bersama untuk rakyat. Pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup KDN memberi jaminan bahawa bekalan minyak masak bersubsidi di Miri adalah mencukupi. Buat masa ini kita tidak ada masalah di segi bekalan. Kawasan-kawasan luar bandar, luar Miri pun kita ada minyak masak bersubsidi ini dapat kita hantar dan ada isu lah buat masa ini. Datuk Seri Muhammad Sayuti menyeru masyarakat supaya tidak menyalahgunakan kemudahan diberikan untuk golongan miskin dan B40 supaya mereka mendapat bekalan minyak masak subsidi pada harga yang mampu mereka beli di pasaran. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mengadakan lawatan ke tempat pembungkusan semula minyak masak di Senadin Miri. Terdapat 4 syarikat di Miri yang diluluskan oleh KPDN untuk tujuan pembungkusan semula minyak masak. 4 syarikat itu mampu membekal 467 tan metrik minyak masak sebulan kepada pengguna di Miri. Memang kita dah melawat dalam keadaan yang baru ni kita dah tengok sama ada mereka mematuhi peraturan yang kita telah tetapkan. Pihak Polis memantau rapi aktiviti perjudian membabitkan pertaruhan keputusan Pilihan Raya Kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Jepak yang akan diadakan 4 November nanti. Siasatan akan dilaksana berdasarkan undang-undang yang ditetapkan. Bagaimanapun, jelas Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sabri setakat ini belum menerima sebarang maklumat berkaitan kegiatan berkenaan. Setakat ini kita tidak menerima apa-apa maklumat yang mengatakan ada unsur-unsur perjudian digunakan atau pertaruhan untuk menentukan jumlah pengundian. Walau bagaimanapun perkara itu menjadi fokus kita untuk menjalankan siasatan sekiranya ada maklumat dan kita akan mengiktirafkan di bawah undang-undang yang berkuat kuasa. Datuk Muhammad Azman berkata demikian ketika ditemui pemberita di Bintulu. Pilihan Raya Kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Jepak menyaksikan pertembungan 3 penjuru antara Gabungan Parti Sarawak, GPS Parti Bumi Kenyalang, PBK dan Parti Aspirasi Rakyat Sarawak. Parti Aspirasi Rakyat Sarawak, Aspirasi yang mencuba nasib buat kali ketiga bertanding pada Pilihan Raya Kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Jepak mahu memastikan pemilikan hak tanah penduduk Jepak terbela sekiranya diberi mandat oleh pengundi. Calonnya Cheng Lia Ping berkata parti itu dalam manifesto mereka juga mahu membantu golongan miskin dan membantras penyalahgunaan dadah dalam kalangan anak muda di kawasan Jepak. Sementara itu, calon Parti Bumi Kenyalang PBK Stevenson Joseph Sumbang masih mengetengahkan isu tanah NCR dalam manifesto mereka selain isu kewarganegaraan rakyat Sarawak. Sekiranya saya diberi mandat oleh rakyat,
kalau saya diberi menang kali ini, jadi saya punya manifesto yang saya akan bawa yang pertama sekali iaitu tanah NCR pemakaian bawah Pulau Galau, dan keduanya adalah kewarganegaraan rakyat Sarawak. Jadi strategi saya pun ada tersendiri. Beliau berkata demikian ketika ditemui. Sementara itu, proses pemasangan bendera dan poster sedang giat dijalankan oleh parti-parti yang bertanding pada PRK Jepak kali ini. Hasil tinjauan kru RTM di sekitar Dun Jepak menyaksikan kibaran bendera dan poster dari 3 parti yang bertanding mula dipasang di beberapa kawasan Dun Jepak, merangkumi kawasan Jepak Hilir, Kampung Warisan Jepak dan Kampung Permai Jepak. Kempen melalui bendera dan poster yang dipasang di tepi jalan sekitar bandar dan kampung ini bakal menghangatkan lagi suasana PRK Jepak. Setakat ini, kibaran bendera GPS mendominasi di antara parti-parti lain. Saingan 3 penjuru pada PRK Jepak melibatkan calon dari Gabungan Parti Sarawak GPS yang mencalonkan Iskandar Turki, berdepan tentangan calon Parti Bumi Kenyalang PBK Stevenson Joseph Sumbang dan calon Parti Aspirasi Rakyat Sarawak Aspirasi Ching Li Ping. Tempoh berkempen bermula selepas pengisytiharan calon yang bertanding sehingga jam 11.59 malam 3 November ini. Usaha meningkatkan minat pelajar di peringkat menengah rendah kepada sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM perlu digerakkan secara konsisten. Menurut Timbalan Pengurusi Sekretariat Pendidikan STEM dan Kemahiran Profesional Dun Nangka, Dr. Rahmat Aidil Jubair, usaha ini penting meningkatkan jumlah pelajar memilih jurusan sains ketika memasuki tingkatan 4 persekolahan mereka kelak. Di Sibu, Sekretariat STEM 50 menganjurkan program Jom Coding untuk 300 pesertanya sebagai pendedahan awal pelajar kepada keseronokan bidang pengatur caraan dan pengkodan. Coding salah satu cara mempromosikan STEM kerana aktiviti ini amat menarik bagaikan hiburan atau permainan untuk pelajar. Untuk mereka meminati sesuatu, untuk mereka tahu ataupun pandai membuat sesuatu, mereka kena minat terlebih dahulu. Ya, jadi dengan minat tadi, maka datanglah satu usaha untuk mereka mendalami lagi program STEM itu tadi. Beliau ditemui media di program Jom Coding di Universiti Teknologi Sarawak UTS. Selain coding, pelajar didedahkan mengenai penggunaan kecerdasan buatan AI dalam tugasan berkaitan pendidikan mereka. Pelajar-pelajar jelas teruja apabila berjaya melakukan coding pertama masing-masing. Program hari ini sangat baguslah untuk menarik minat pelajar untuk dalam kaitan coding dengan dalam AI. Tentang coding, cara-cara coding dan cara mengedit lah. Sangat menarik sebab dapat mempelajari benda yang baru, dapat mengetahui maklumat yang baru sebab selama ni tak pernah tahu pun kalau ada boleh buat boleh edit gambar pakai AI. Tadi okeylah, best dapat tahulah. STEM 50, anjuran Pusat Khidmat Dun Nangka dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Sibu. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Abang Muasli Abang Abdul Samad. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.